Hai, saya Nur Syazwani binti Rasmawi. Saya merupakan Islamic Estate Planner, iaitu perancang harta pusaka Islam di Asalihin Trustee Berhad. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat perancangan harta pusaka ataupun ingin membuat penulisan wasiat, hibah harta ataupun harta sepencarian, deklarasi harta sepencarian ataupun penyelesaian harta yang terbeku, boleh hubungi saya. Nanti saya tinggalkan nombor telefon di bawah ini, insya-Allah. Okey, hari ini saya nak buat pengiraan faraid. Lama saya tak buat video di office lah. Lama tak buat video dan harap masih diingati lagi lah ilmu-ilmu yang pernah diajar sebelum ini. Okey, jika sebelum ini saya ada buat video mengenai anak sahaja. Okey, untuk hari ini kita buat secara santai, secara general juga, secara am saja, tidak melibatkan sesiapa, tidak melibatkan klien saya ke, tidak melibatkan tuan-tuan ke, tidak melibatkan puan-puan ke. Ini adalah pembelajaran secara general, secara umum sahaja, tidak berkaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Okey, kita buat mengenai, sebelum ni kita buat mengenai anak-anak. Jika kes anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, anak perempuan 2 orang, anak lelaki 2 orang, bagaimanakah pengiraan? Okey, untuk hari ini kita buat pengiraan sekiranya ada pasangan, ada ibu, ada bapa. Okey, seperti mana yang kita tahu, waris faraid yang wajib, waris fardu, waris utama lah. Utama ada 5 orang, ada 5. Okey, pertama, tak ada dakwat. Tak ada dakwat pula. Pertama, pasangan. Pasangan ni tak kisahlah sama ada suami ataupun isteri. Salah seorang saja pasangan dia. Kalau yang meninggal itu adalah wanita, yang dia tinggalkan adalah suami. Kalau dia bersuami, kalau dia masih ada suami ataupun suami dia belum meninggal dunia, maka dia tinggalkan suami. Kalau yang meninggal itu adalah lelaki, yang ditinggalkan adalah isteri ataupun isteri. Ada 4 orang isteri. Itu contoh sahaja ya. Okey, yang kedua yang wajib menerima adalah ibu. Ibu wajib menerima bahagian faraid. Yang ketiga adalah bapa. Yang keempat adalah anak lelaki. Yang kelima adalah anak perempuan. Kelima orang ini tetap menerima bahagian faraid tanpa dihalangi oleh sesiapa pun. Ada yang menyatakan, kalau ada anak lelaki, ibu dan bapa dapat ke? Bukan ibu dan bapa tak dapat ke kalau ada anak lelaki? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah pemahaman yang salah. Kalau ada anak sekalipun, ada anak lelaki, kata kuat, anak lelaki ni kuat, ibu dengan bapa tetap menerima bahagian faraid. Okey, jelas untuk setakat ini ya. Kita buat pengiraan. Okey, katakanlah contoh kes. Ia tidak berkaitan dengan sesiapa, tiada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Okey, contoh arwah lelaki. Waris yang ditinggalkan adalah isteri, 1 anak lelaki, 1 anak perempuan. Okey, ini adalah contoh ya, saya buat isteri, anak lelaki dengan anak perempuan. Bagaimanakah pengiraan faraid? Untuk mudah, tuan-tuan buat kolom macam ni. Buat table macam ni. Okay, ni tak buat dulu. Ni adalah waris, iaitu isteri. Anak lelaki 1, anak
perempuan 1. Okey, di sini. Isteri dapat berapa? Isteri akan dapat 1/8. Isteri akan dapat 1/8. Maka yang aswabahnya baki aswabah atau baki 7/8 dibahagikan kepada anak lelaki dan anak perempuan. Kalau dalam Al-Quran, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. 2 nisbah 1, jadi ni tambah jadi 3. 7 ni tak dapat nak bahagi dengan 3. Kalau bahagi ada perpuluhan, jadi 7 tak dapat nak bahagi dengan 3. Jadi yang kat sini tadi 8. Jadi 8 ni darab dengan 3 ni. 8 darab dengan 3 jadi 24. Yang ni pun sama. 1/8 darab dengan 3 jadi 3/24. Okey, untuk pengiraan anak kita ambil ni. 2 darab dengan 7. 2 darab dengan 7 per dengan 24. Jadi 14/24. Untuk anak perempuan, 1 darab dengan 7. 1 darab dengan 7 per 24 jadi 7/24. Apabila kita nak tahu betul ataupun salah, kita boleh recheck sekali lagi. 3/24 campur dengan 14/24 jadi 17/24. 17/24 campur dengan 7/24 jadi 24/24. Jadi insya-Allah jawapannya betul sama dengan 1. InsyaAllah jawapan ini adalah betul. Ini sekiranya lelaki ini meninggalkan waris isteri, anak lelaki dengan anak perempuan. Okey, bagaimana pula sekiranya, saya tambah satu bagaimana pula sekiranya ada tambahan ibu dengan bapa. Okey, saya tambah kat sini. Ada ibu, ada bapa. Ini tadi kes yang pertama. Ini kes yang kedua pula. Okey, kes yang kedua pula. Dia padam Dia padam penyeraan yang ni. Kalau tuan-tuan nak recall balik, tuan-tuan undur balik video ni ya. Okey. Tadi tak ada ibu dan bapa. Sekarang ni ada ibu dan bapa. Okey, kita tambah kat sini. Ada ibu, ada bapa. Okey, pertama sekali kita kena tahu siapakah waris yang fardu, waris yang akan menerima secara telah ditetapkan dalam Al-Quran. Pertama, isteri. Isteri dapat 1/8. Okey. Ibu dapat apa? Dalam surah An-Nisa, ibu akan dapat 1/6. Bapa akan dapat 1/6. Ni semua dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan boleh cek ayat 11, 12 dengan 176. Kalau isteri 1/8 ni sebab adanya anak, adanya keturunan. Kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 untuk isteri. Untuk ibu dapat 1/6. Sebab apa? Sebab adanya anak, adanya keturunan di sini. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk bapa pun dapat 1/6. Sebab apa? Sebab adanya anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, bapa akan dapat 1/6 campur dengan aswabah. Tapi disebabkan ada anak lelaki ni lebih kuat untuk mendapatkan aswabah, untuk dapatkan baki, maka anak lelaki ini akan dapat aswabah bersama dengan anak perempuan. Aswabah untuk anak ini dengan nisbah 2, nisbah 1. Untuk anak lelaki dan anak perempuan ini, kita tengok daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11, 2 nisbah 1. Jadi ini total dia 2 campur dengan 1 jadi 3. Di sini 3. Okey, kita selesaikan satu persatu dulu. 8, 1/8, 1/6, 1/6. Bagaimana nak selesaikan? Penyebut dia tak sama. Jadi kita ambil ni darab dengan 3. Ini darab dengan 4. Ini darab dengan 4. Kenapa pula ini 3, 4, 4? Sebab kita nak samakan dia punya penyebut. Penyebut dia kat sini penyebut tak ada yang sama. Jadi kat sini 8 darab dengan 3 jadi 24. Yang ni 3/24. Ini Al-Quran kita tinggal dulu sekejap.
Ini 1/6 darab dengan 4 jadi 4/24. Ni pun sama. 4/24. Bila ditambah 4 campur 4, 8, 8, 9, 10, 11. 11, 24 tolak dengan 11 jadi 24 tolak 11. Tolak 11 jadi 13. 13 ansabah untuk anak lelaki dan anak perempuan ini. Saya kira 16, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, betul. 13/24 ni dapat dibahagi dengan 3 ni. Tidak dapat tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni tak dapat nak bahagi dengan 3 ni. Jadi untuk menyelesaikannya, untuk menyelesaikan masalah ini, 24 ini saya darabkan dengan 3. Jadi 24 darab 3, sini 2, sini 7, 72. Okey, ni pun kita darabkan dengan 3. 3/24 darab dengan 3 jadi 9/72. Untuk anak lelaki 2 ni macam tadi, macam kes yang pertama tadi, 2 darab dengan 13 jadi 2 darab dengan 13 per dengan 72 jadi 26/72. 1 darab dengan 13 jadi 1 darab 13/72 jadi 13/72 untuk anak perempuan. Untuk ibu 4 darab dengan 4/24 darab dengan 3 juga. Jadi 12/72. Ini 4/24 darab 3 jadi 12/72. Okey, kita recheck, kita kita panggil, kita checking balik sama ada betul atau salah. Okey, 12 campur 12 jadi 24. 24 campur dengan 13 jadi 37. Campur dengan 26 jadi 13. 6 campur dengan 9 jadi 72. Maka jawapan dia betul. 72/72 sama dengan 1. InsyaAllah ini adalah jawapan yang betul. Faraid ni, okey, ini adalah penyelesaian. Yang tadi, yang kes yang pertama tadi, kalau tak ada ibu apa? Ini kes kalau ada ibu dan bapa. Maka ibu dan bapa wajib menerima bahagian faraid tanpa dihalangi oleh sesiapa pun, termasuklah anak lelaki ini. Kalau ada anak lelaki, ibu dan ayah dia dapat juga. Dapat juga. Okey, kita cakap bahasa Terengganu sikit. Saya orang Terengganu, orang Pulau Riung. Okey. Maknanya dalam faraid ini dia satu keunikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kata orang ni tak dapat, orang ni dapat. Kadang-kadang kita rasa dia tu dapat tapi sebenarnya dia tak dapat. Dia macam faraid ni dia sesuatu yang unik. Okey, contoh yang saya boleh bagi, seseorang itu meninggal dunia. Katakanlah dia lelaki. Ni secara random saja. Seseorang itu lelaki, dia meninggal dunia. Dia tiada isteri. Isteri dia telah meninggal dunia dahulu, meninggal awal. Dia ada anak perempuan sahaja, seorang diri. Dia tak ada ibu, dia tak ada ayah. Okey, saya tulislah senang sikit. Boleh saya tulis? Okey, ceritanya begini. Lelaki, ni contoh kadang-kadang kita rasa dia tu tak dapat, tetapi sebenarnya dalam faraid dia dapat. Okey, contoh macam ni. Seseorang itu lelaki meninggal, waris anak perempuan seorang sahaja. Anak perempuan seorang sahaja. Tak ada isteri, tak ada ibu, tak ada bapa. Apabila dia siasat, rupanya dia masih ada adik-beradik. Adik-beradik kandung, iaitu adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung. Kalau dalam faraid dia panggil, atau saudara seibu sebapa, kita katakanlah lelaki. Adik-beradik lelaki dia ada seorang.
adik rupanya. Okey, maka anak perempuan ni, anak perempuan akan dapat 1/2 daripada mana? Daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11. Surah An-Nisa ayat ke-11. Okey. Apabila tengok rupa-rupanya adik-adik beradik, maka yang asobah itu saudara seibu sebab lelaki akan dapat asobah. Asobah ni berapa? 1 tolak dari 1/2, jadi 1/2 ini adalah milik adik-beradik dia. Jadi faraid ni dia sangat unik. Kadang-kadang kita kata, kita dapat kot, padahal kita tak dapat. Rupanya orang A ni yang dapat. Dia memang sesuatu yang sangat unik, yang sangat-sangat kita tak terjangka pun kita akan dapat benda tu. Kita expect pun, kita akan dapat. Rezeki daripada harta pusaka arwah ni dapat pada kita. Kita tak akan sangka, kita tidak akan expect benda tu. Sebab itu semua rahsia daripada Allah. Sebab dalam surah An-Nisa ada disebut ibu bapa ataupun anak-anak, tafsir dia saya terlupa macam mana, tapi maknanya macam ni. Ibu bapa dan anak-anak tidak akan tahu siapa yang lebih memberi manfaat kepada antara kamu sendiri. Itu tafsir yang sepenuhnya saya memang minta maaf sangat, saya memang terlupa, memang saya tak ingat, tapi maknanya seperti itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 macam tu. Kita sebagai ibu bapa ataupun anak tidak akan tahu sama ada kita yang memberi manfaat kepada mereka ataupun mereka memberi manfaat kepada kita. Kita pun tak tahu kita meninggal dunia dulu ke, ibu bapa kita yang meninggal dunia dulu ke, kita yang dapat faraid mereka ke, mereka dapat faraid kita ke. Itu contoh yang mudahlah untuk kita faham. Sebab itu faraid ni kita perlu belajar, kita perlu dalami, kita perlu selami. Kadang-kadang orang yang tak faham faraid boleh jadi bergaduh. Sesama adik-beradik, sesama keluarga, sesama ibu bapa, sesama datuk nenek, sesama saudara mara lah. Jadi belajarlah ilmu faraid, walaupun sikit pun, at least kita tahu benda tu adalah hak kita ke bukan hak kita. Kalau hak kita, kita boleh ambil. Kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Itu apa yang saya boleh nasihatkan lah. Okey, sekali lagi, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi, dah 20. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi ingin memberi khidmat nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada memerlukan khidmat nasihat daripada kami di Asalihin Trustee Berhad. Boleh hubungi saya akan letak nombor telefon saya kat bawah ini. Saya akan edit dulu video ini. Boleh hubungi saya untuk khidmat bantuan. InsyaAllah ada yang request untuk saya buat grup persoalan faraid. InsyaAllah jika Allah izinkan, saya akan buat grup WhatsApp ataupun Telegram. Telegram saya jarang-jarang tengok. Konalah sibuk, adalah sibuk sangat. InsyaAllah grup WhatsApp saya akan buat grup WhatsApp untuk persoalan faraid. Boleh sahaja hubungi ataupun boleh saja masuk di link grup WhatsApp saya itu. InsyaAllah, tak tahu lagi sama ada WhatsApp ke, Telegram ke, FB page ke, saya pun tak tahu lagi. InsyaAllah saya akan buat. InsyaAllah, semoga ia bermanfaat dan memberi faedah kepada kita semua, terutamanya kepada arwah bapa saya Rosmawi bin Omar, serta ibu bapa saya, ibu saya Nurliha binti Yusof, serta seluruh keluarga kami di Terengganu dan Selangor, juga untuk kita semua umat Islam. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Semoga video ini bermanfaat dan memberi faedah kepada sesiapa yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.